Baik, kembali dalam cerita. Tadi saya bersama dengan JJ Ahmad dan sekarang saya bersama dengan Hasimi Muhammad. Ini kita cakap berkaitan dengan laporan khas Awani di Aidilfitri. Banyak perkara dan juga cerita sebenarnya di Astro Awani kita melihat kepada bagaimana dan juga kepentingan berita itu disampaikan dalam suasana dan juga segmen tertentu. Bila berkaitan dengan Aidilfitri, jadi kita bawakan cerita berkaitan dengan Aidilfitri dan sebagainya. Jadi Hasimi Muhammad tadi baru balik assignment. Betul. Saya tahu Hasimi Muhammad penat, tetapi dia bukan penat lah, dia terkejar-kejar. Okey. Tapi ni nak cerita juga pasal laporan khas Hasimi. Semalam saya tengok Hasimi di atas kapal. Mungkin apa lagi antara yang Hasimi bawakan sempena Aidilfitri kali ini untuk sama-sama kita merasakan kemeriahan itu untuk dikongsi, tetapi kesedihan juga untuk sesuatu yang kita rasakan bersama-sama. Dia Ihsan, dia sejenis kalau kita nak bercerita, dia 2 hari awal dia dah booking kita awal-awal. So hari ni kalau ada assignment luar pun 5 petang kita kena ada kat sini untuk bersiaran dengan beliau. Ya. Jadi kalau balik dengan cerita semalam dia rentetan daripada operasi benteng yang saya pergi baru-baru ni Ihsan. So kita dah keluarkan 2 siri berkenaan dengan APMM dan juga TLDM. Semalam adalah TLDM. So rentetan kepada operasi itu juga kita nak bawakan sedikitlah. Ketika ini Ihsan, kita faham semua orang tak boleh balik raya. Satu, larangan rentas negeri dan sebagainya. Tapi di sebalik kepada kesedihan kita untuk tidak dapat pulang beraya, berjumpa dengan keluarga tercinta, kita nak bawakan juga sedikit kisah di mana anggota keselamatan di negara kita juga yang menjaga perairan negara, sempadan negara, sememangnya sudah lama juga merindukan untuk pulang ke kampung halaman. Jadi kita bawakan momen-momen yang sedikit pilu di mana kebanyakan anggota keselamatan khususnya APMM dan juga TLDM, komponen maritim, beraya di Samudra Biru. Kita bawakan suasana itu, bagaimana perasaan mereka, bagaimana ketabahan mereka. Ada sekelintir mereka yang sudah pun 2-3 tahun ataupun sudah lama tidak pulang ke kampung halaman, bukan sahaja pada hari raya tetapi sejak PKP dilaksanakan oleh kerajaan pada tahun lepas lagi kerana tuntutan tugas. Jadi kita bawakan perkara ini untuk laporan op benteng Hari Raya di Samudra Biru itu. Esok kita akan siarkan bagaimana kisah perkongsian mereka, bagaimana juga peranan mereka untuk menjaga perairan negara dan bagaimana mereka menghidupkan suasana Aidilfitri terpisah dengan lautan dan juga daratan untuk hidupkan suasana itu bersama dengan rakan-rakan. Ini yang seronoknya Hasimi kan. Kadang-kadang orang tak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh wartawan. Boleh berada di atas kapal dan juga boleh tengok macam mana orang tu masak. Macam semalam cerita Hasimi adalah berkaitan dengan seorang tukang masak dalam kapal berkenaan, menyediakan menu ataupun juadah berbuka dan juga sahur. Contohnya. Tetapi bagaimana cerita mereka ini yang Hasimi bawakan supaya kita dapat manfaat daripada apa yang mereka berikan. Kita tahu itu tugas mereka, tetapi untuk kita belajar sesuatu. Satu, kalau kita bercakap pasal kapal, ini first time juga saya naik kapal. Boleh masuk perut kapal, Ihsan. Tengok laut dan sebagainya. Mujurlah kita ni bukan mabuk laut dan sebagainya, risau jugalah di bulan puasa. Tapi kalau bercakap mengenai cerita ini, bagaimana kita boleh orang kata memberi inspirasi kepada orang luar di sana dengan tugas-tugas anggota keselamatan ini. Kalau kita mengambil contoh misalnya tukang masak atau ketua masak KM Danga APMM, bagaimana Lieutenant Laskar Muda 2 Muhammad Mustaqim ini satu, bukan sahaja masak untuk memberikan orang kata tenaga kepada rakan-rakan tugas lain, tapi peranan dia ini untuk memastikan bahawa suasana Hari Raya khususnya nanti dapat dihidupkan. Bagaimana juadah-juadah Hari Raya disediakan untuk memastikan bahawa kerinduan itu terubat dengan masakan yang akan disediakan oleh beliau nantilah. Itu antara yang kita akan cuba kongsikan di sebalik juga kerinduan beliau kepada keluarga. Namun tugas beliau untuk memastikan bahawa suasana Hari Raya itu dapat dihidupkan, dapat diberikan kepada rakan-rakan dan anak kapal lain. Itu yang kita nak cuba bawakan agar penonton faham bagaimana pengorbanan mereka ini, Ihsan. Dan Hasimi, kita nak highlight utama benteng itu untuk apa?
Kita tahu ada berita dia Betul. perairan negara diceroboh dan sebagainya, tetapi apa sebenarnya motif dan juga objektif utama awak benteng ini? Betul. Kalau ikutkan kepada misi Op Benteng ini, saya kiranya sebelum ini Daudin rakan tugas kita dah bawa di bawah NPF telah pun cuba memberikan liputan ataupun memberikan gambaran yang jelas Op Benteng yang telah pun dilaksanakan sejak setahun lepas. Namun kali ini Op Benteng kita selain daripada untuk menjaga perairan negara, memastikan parti tidak membolos sempadan negara, kali ini Op Benteng lebih kepada macam saya tegaskan bahawa untuk menunjukkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh agensi penguasaan ini. Bagaimana realiti kehidupan mereka, misalnya ketika nak buka puasa dapat panggilan kecemasan, ada pencerobohan dan sebagainya. Itu yang kita cuba bawakan realitinya kehidupan mereka. Ini di sebalik mungkin kita sedang nak menjamu selera dan sebagainya. Namun mereka ini yang berada di perairan negara, yang berada di sempadan negara berdepan dengan mungkin terpaksa meninggalkan keselesaan untuk memastikan keamanan negara. Itu orang kata highlight penting di sebalik Op Benteng itu untuk menjaga sempadan negara. Kita fokuskan juga bagaimana cabaran yang dihadapi oleh anggota keselamatan itu. Ehsan. Malam ini ada lagi? Malam ini sudah tak ada lah. Kita tunggu kita tunggu laporan khas untuk hari raya nanti. Okey, di darat sudah, di laut sudah, di udara juga sudah. Di udara nanti ada juga laporan Hasimi, tapi bukan dalam bulan ni lah atau bulan depan lah. Nanti kita tunggu, mungkin ada jemputan untuk buat laporan di udara. Tetapi Hasimi, selain daripada cerita berkaitan dengan Op Benteng ini, untuk Aidilfitri, Hasimi ada juga pergi ke satu lokasi untuk bertemu dengan individu-individu yang mungkin agak tersasar sedikit kehidupannya disebabkan penyalahgunaan dadah. Ini cerita dari hati ke hati, Hasimi bersama dengan mereka yang berada di tempat berkenaan atau kita panggil sebagai puspen. Puspen, betul. Ya. Kalau Hasimi boleh ceritakan selain daripada Op Benteng ini, beralih pula 360 darjah untuk liputan yang heart to heart, dari Betul. hati ke hati bersama dengan mereka ini. Betul, yang itu kita jangkakan akan siarkan pada Syawal kedua, di mana kita pergi ke Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen, nama panjangnya, mana lebih kepada mendalami isi hati klien. Kita mereka gunakan istilah klien, individu-individu yang tersasar dengan terjebak dengan dadah ini, bagaimana mereka terlibat. Diceritakanlah Ehsan bagaimana bila lagi mereka terlibat, berapa kali mereka masuk, keluar masuk dan sebagainya, berapa kali tahap ketagihan mereka ini ambil sehari, bagaimana sehingga menyebabkan ada yang pekerjaan yang bagus tapi terjejas kerana mengambil dadah ini. Itu diceritakan di sebalik kita fokus kepada kerinduan untuk Syawal, kerana faham juga setengah ibu bapa di luar Kuala Lumpur, Selangor tidak boleh datang untuk menjemput mereka, untuk melawat mereka. Jadi perkara-perkara ini kerinduan untuk beraya bersama keluarga. Mungkin sebelum ini mereka tidak begitu menghargainya ketika mereka berada di luar. Kali ini bagaimana mereka menghargainya, menagihkan keampunan, kemaafan daripada ibu bapa dikongsikan kepada kita, dan kita akan bawakan Syawal kedua nanti. Syawal kedua cerita berkaitan dengan penagihan dadah dan juga cerita raya mereka lah, dan juga itu cerita daripada hati mereka. Tetapi Hasimi, untuk kita tahu, kalau raya tahun lepas, skop ataupun cerita raya Hasimi bagaimana? Masih ingat lagi? Oh, kalau tahun lepas sebab saya berada di satu lagi tim yang tak keluar assignment sangat. Okey, tidak keluar tugasan. Jadi dia macam terbatas sedikitlah untuk kita siapkan laporan yang macam keluar sekarang ni, Ehsan. Risau saya kan. Risau. Tahun lepas tak buat rupanya. Okey. Dan juga Hasimi, kalau berkaitan dengan laporan khas ini, itu tugas wartawan. Salah satu antara aras seorang wartawan itu adalah untuk mencipta sesuatu ataupun menerbitkan sesuatu laporan khas dalam siri kewartawanannya. Kalau banyak dah cerita yang Hasimi buat kan, daripada Zoo Negara, itu memang makanan Hasimi. Sampai berbuka puasa pun di Zoo Negara bersama dengan haiwan-haiwan di sana. Tetapi apa lagi sebenarnya yang Hasimi rasa, aku sebagai seorang wartawan contohnya, ini yang harus aku lakukan untuk laporan khas
saya nanti satu masa. Betul, kalau ikutkan laporan khas mungkin kita ada lagi hutang dengan kita punya editor dan Okey. sebagainya, berkisar kepada haiwan juga, nanti mungkin kita akan selesaikan hutang tersebut. Tapi kalau secara peribadinya, Ihsan, kalau tanya, ia lebih kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat, kesedaran kepada masyarakat, misalnya kita menjadi penyamar sebagai pengemis dan misalnya berada di tepi jalan dan sebagainya, menjalani kehidupan sebagai pengemis harian, itu bagaimana. Itu perkara-perkara yang kita sebagai wartawan, khususnya saya, yang belum lagi saya buat dan saya teringin buat untuk menjadi pengemis melalui kehidupan seorang pengemis itu. Mungkin tidak menjadi pengemis ataupun kita mengikut pengemis itu secara rapat. Mereka pergerakan mereka itu antara yang saya idamkanlah, segi kebajikan ataupun kerja untuk menyedarkan masyarakat mengenai kehidupan mereka. Jadi 12 Mei 2021 itu yang Hasimi mahukan, bercerita dan juga membuat laporan khas berkaitan dengan pengemis, menjalani kisah hidup seorang pengemis. Kita rekod ni Hasimi, nanti Okey. kita akan tuntut laporan khas daripada Hasimi Muhammad. Anda saksikan, terus ikuti Astro Awani di 501 dan juga di astroawani.com untuk anda dapatkan laporan khas yang disediakan oleh wartawan-wartawan Astro Awani. Pastinya ia eksklusif dan juga kita membawakan perspektif yang berbeza dengan dari sudut pelbagai dimensi untuk anda fahami, dalami dan juga hayati laporan dan juga berita yang kami sampaikan. Terima kasih Hasimi. Kejap lagi saya ucap selamat Hari Raya kepada Hasimi. Tapi apapun, kepada anda terus sokong kami, terus tonton Astro Awani. Saya Ehsan Daya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.